إلى أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أروى مشايخنا جميعا في مشايخ الأرض ومغارب أحيات ومواتهم وخصوصا المؤلف هذا الكتاب مترجم هذا الكتاب ونفعني بكم بتفاهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Kanzul Minan ala Hikam Abi Madian, muka surat 9. Kataan dia kata setengah daripada orang. Okay. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fi darain amin. Kata setengah orang yang arifin, tiada kelakuan yang dipuji itu bahawa dilipat akan perjalanan yang jauh jadi dekat, dan bahawasanya sinnya senya, dan bahawasanya kelakuan yang dipuji itu bahawa engkau lipat daripada engkau itu, yakni sifat diri engkau yang basyariyah, yang apa tu? Yang melawankan. Betul tak tu? Agak lebih kurang. Melawankan sifat rububiyah hingga ada pada Tuhan engkau. Sambungan daripada kata-kata yang sebelum ini, iaitu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan sekadar diperintah supaya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga diperintahkan supaya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dahulu berbeza makna ibadah dan juga ubudiyah. Yang mana ibadah adalah ibadat-ibadat yang kita tahu, solat, puasa, zakat, baca Quran, haji, umrah, atau berzikir, itu adalah ibadah. Jadi kita tahu yang nama dia taat pada Allah Taala ibadah, gitu ya. Banyak ibadat, banyak ibadat, banyak ibadat. Ada satu lagi nama dia ubudiyah. Ubudiyah juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah ni namanya kehambaan. Sifat kehambaan kepada Allah. Jadi bermaksud tidak memadai kita ini menunaikan ibadat semata-mata. Kita jaga solat, jaga puasa, jaga zakat, jaga haji, jaga umrah. Tetapi kita diperintahkan juga ubudiyah kepada Allah, iaitu jadikan diri kita ini bersifat ubudiyah kepada Allah. Tunjukkan kehambaan kamu kepada Allah. Jadi menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang berbentuk batin. Adapun kita melakukan ibadat-ibadat solat, puasa, haji, itu ketaatan yang berbentuk zahir. Kita datang masjid, kita solat maghrib,
kita tunaikan solat 5 waktu, kita berpuasa Ramadan, itu ketaatan berbentuk zahir. Tidak memadai. Allah Subhanahu wa taala tidak memadai dengan ketaatan sebegitu, maka ada satu lagi ketaatan yang batin. Nama dia ubudiyah ataupun kehambaan. Jadi bermaksud tidak semua orang yang salat adanya kehambaan. Tidak semua orang yang melakukan ibadat puasa ada kehambaan. Jadi bermaksud setiap daripada kita yang melakukan ibadat salat maghrib berbeza kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehambaan itu juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehambaan itu juga perlu kita sempurnakan. Ini adalah ketaatan yang batin. Orang tak nampak, Allah Subhanahu wa taala nampak. Bahkan ketaatan yang batin ini lebih tinggi nilai dia. Orang tak nampak. Jadi ketaatan yang batin yang namanya ubudiyah, iaitu kehambaan. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat dahulu, mereka itu melihat setiap perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka taat akan perintah itu zahiran wa batinan. Mereka taat setiap perintah Nabi itu zahir dan batin. Sebab itu kata-kata para sahabat apabila diperintahkan oleh Nabi, syiar mereka sami'na wa ata'na. Itu syiar para sahabat. Jadi mereka telah letakkan satu pendirian terhadap perintah Nabi itu sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, engkau perintah kami patuh. Engkau perintah kami patuh. Mana ketundukan itu sebelum diperintah telah pun tunduk. Sebelum diperintah telah pun tunduk. Bermaksud sentiasa bersedia. Yang namanya perintah Nabi kami tunduk. Dan dilakukan dengan penuh redha. Begitulah ketika mana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menunjukkan kehambaan yang sempurna, maka kita tunduk. Tidak ada bantahan pada dalaman kita. Salat tidak ada bantahan. Kita lakukan ibadat tersebut dengan penuh keredaan, dengan penuh kepahaman, dalam erti kata kita siapa, Allah siapa. Dalam melaksanakan solat, kita siapa, Allah Ta'ala siapa. Jadi tidak sepatutnya ada bantahan dalaman kita. Allah mayang pula. Buik lah Tapi dalam kita ada bantahan terhadap perintah. Mana kurang kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga larangan. Kehambaan itu adalah ketundukan kepada perintah yang wajib. Ketundukan itu adalah kita meninggalkan apa yang dilarang. Dan ketundukan yang ketiga adalah kita akur kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan pelbagai ujian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," kami akan uji kamu, "bi syai'in minal khauf," sedikit daripada ketakutan. "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'," diberikan kelaparan, "wa naqsim minal amwal," dan diberikan kekurangan pada harta kamu, "wa naqsim minal amwali wal anfusi," dan diberikan kekurangan terhadap kematian. Keluarga mati meninggal, wathamarat, dan diberikan bala terhadap tanaman yang kita kerjakan. Ada orang yang buat tanaman habis rosak.
Begitu juga yang lain. Ada yang berniaga habis rugi. Jadi bagaimana kita? Bagi orang beriman tahu ini ujian Allah Ta'ala kepada kita. Bagi orang yang tidak boleh terima, dia mengadang. Dia marah. Ni Allah Ta'ala. Macam-macam bantahan. Maka gagal kita dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita gagal menunjukkan kehambaan kepada Allah. Sedangkan di dunia ini, sama ada nikmat, sama ada bala, semua semata-mata ujian. Yang nikmat bukan nikmat yang sebenar. Ujian semata-mata. Yang bala bukan bala yang sebenar. Ujian sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam surah As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Kami akan rasakan mereka azab yang sedikit. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Allah Ta'ala mengatakan kami akan uji mereka di dunia ini dengan azab yang sedikit. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar pun, Tuhan kata. Jadi maksud yang nama ada azab di dunia tak ada yang besar, semua kecil. Tak ada yang besar. Sebab azab kita di dunia akan diakhiri dengan kematian. Kematian adalah rahmat. Kematian adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau di akhirat, azab yang tak mati. Azab yang tak mati. Itu mana azab sungguh-sungguh. Azab tak mati. Kalau Ta'ala kata, tak besar. Jadi, ujian dekat dunia ini, untuk apa? Allah Ta'ala uji kita. Sedangkan kita salat, sedangkan kita beriman, sedangkan kita melakukan ketaatan. Bahkan orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasul. Tetapi mereka lah yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa macam tu pula? Para nabi ni kekasih Allah. Tetapi mereka lah yang paling banyak diuji. Nabi mengatakan, nahnu ma'asyul anbiya asyaddu bala'an. Kami ini para-para nabi bersangatan bala Allah Ta'ala kepada kami. Sumal amsal wal amsal. Kemudian selepas itu. Kenapa Allah Ta'ala uji? Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengetahui siapakah yang paling terbaik di kalangan kita ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Mulk Allah Ta'ala menyebut alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan. Allah Ta'ala menjadikan kematian dan Allah Ta'ala menjadikan kehidupan. Kehidupan seluruhlah. Seluruh bentuk kehidupan kita ni. Allazi khalaqal mauta wal hayat, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta kematian dan yang mencipta kehidupan. Kehidupan dia seluruh. Kehidupan kita ni kita bagi pada dua lah. Satu kehidupan kita yang menggembirakan, satu kehidupan kita yang menyakitkan. Jadi kehidupan kita ni sama ada dua. Sama ada kita berada dalam keadaan kegembiraan, kebahagiaan. Satu masa kita dalam keadaan kesusahan. Semua itu adalah kehidupan yang Tuhan jadikan kepada kita. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Dalam surah Mulk menceritakan apa makna hidup ini. Yang mana hidup ini kalau kita tengok, kadang-kala kita suka, kadang-kala kita tak suka. Bersilih gantilah hidup kita ni. Kadang-kala suka tu panjang, 2-3 bulan suka. Sekali domam pula. Tak suka pula dah. Kata. Ada orang lebih banyak susah daripada senang. Semua itu untuk apa? Liyabluwakum. Supaya untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah dengan kamu yang paling baik amal dia? Jadi maksud Allah Subhanahu ingin melihat amal kita.
Dan salah satu, apabila datang ujian Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak jawapan yang boleh kita jawab. Sama ada kita menjawab dengan jawapan yang betul ataupun kita menjawab dengan jawapan yang salah. Dan jawapan yang betul cukup banyak. Masya-Allah. Cukup banyak. Bila kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terlampau banyak jawapan yang betul. Ada markah yang tinggi, ada markah yang sederhana untuk kita menjawab ujian Allah Subhanahu wa taala. Bila kita diuji dengan sakit dan demam, contoh dia. Apa jawapan yang terbaik untuk kita jawab terhadap ujian ini? Sama ada kita redha, sama ada kita sabar. Sabar kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja kita redha pada ujian Allah Subhanahu wa taala. Redha bermaksud tak ada bantahan dalaman dia. Kalau sabar, sabar tu masih ada bantahan dalaman tu. Sabar ni masih ada bantahan dalaman tu. Tak lama betul loh sakit ni. Tapi tahan je lah. Masih ada lagi bantahan dalaman tu kan. Tak tahan. Bercita-cita kita copeklah sehat. Tapi tak apa, kita sabar. Bermaksud ada lagi bantahan dalaman pada benda yang berlaku. Kalau redha ni tak ada bantahan dah. Tak ada susah hati. Redha ni tak ada susah hati. Redha. Tak ada susah hati. Mana redha? Jadi macam mana orang boleh sampai derajat redha kepada Allah Subhanahu wa taala? Senang redha, susah redha. Sebab mereka faham makna ubudiyah. Sebab mereka faham kehambaan itu apa. Sebab mereka faham diri mereka itu siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka faham betapa hambanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala mana layak untuk bantah kepada Allah. Ada ayat yang Allah Taala sebut tentang golongan yang sebegini, yang mana mereka memilih apa yang Tuhan tentukan, itulah pilihan mereka. Redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Keredha itu datang dengan pelbagai sebab. Dengan pelbagai sebab. Bila kita redha kepada Allah terhadap apa juga ketentuan Allah kepada kita, datang dengan pelbagai sebab. Sama ada sebab cinta kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun penghormatan kita yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ta'zim kita kepada Allah. Begitu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hati kita betapa begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu walaupun bukan pilihan kita, tetapi yang nama pilihan Allah, kita akur. Tak ada bantah dah. Seorang isteri yang taat pada suami dia, masya-Allah, isteri yang salihah, isteri yang taat. Dia taat sungguh pada suami dia. Dia mencintai suami dia. Dia menghormati suami dia. Contoh dia. Lepas tu, bila menikah saja, pokok dia lelaki je lah. Puji tikir? Boleh. Pasal tani? Boleh. Suamban? Boleh, kata dia. Jom ke lumpur? Boleh, kata dia. Marin masa dengan mamak banyak tak boleh. Ke lumpur tak nak dah, kata dia. Dia ada tompek yang nak pergi. Suamban boleh. Ke lumpur tak nak, ada jauh mana. Dia ada pilihan sendiri. Amat pun ajak, jom pergi ke lumpur. Pergi dah. Mungut di belakang tu, moncong dah. Tetapi bila dia berkahwin, contoh dia, Masya Allah. Bila berkahwin, dia nak letakkan kecintaan pada suami dia. Menghormati suami dia. Jadi dia ambil pendirian apa? Walaupun benda tu dia tak suka, tapi di atas kehendak suami dah abaikan apa tak suka. Jadi lepas tu, amat pun terkejut. Kan kau tak ramah pergi ke lumpur marin? Dia tak nak jawab dah. Yang ni suami yang tercinta aja. Kan? Jadi dah tunduk dah pada suami dia. Sebab tu dia tak suka. Begitu juga si suami kepada isteri. Dia tak suka, suami ni tak suka makan apa? Dia tak suka makan mi goreng ni tu. Tapi boleh berkahwin, rumah buat mi goreng, makan je lah. Dia redha. Sebab terlalu cinta kepada seseorang,
maka diketepikan keinginan dia. Dia mendahulukan keinginan orang yang dicintai. Begitulah kalau orang tu diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengambil pendirian, dia mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala nak menginginkan macam tu, maka dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehambaan yang paling sempurna. Itulah yang ditunjukkan oleh Al-Imam Asy-Syadzuli radhiyallahu anhu. Imam Syadzuli dia menunjukkan kehambaan yang tinggi pada Allah Subhanahu, ubudiyah yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Syadzuli radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak ada pilihan di hadapan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya kehendak di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana kata dia tidak punya kehendak yang lain di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ini satu kepahaman yang cukup kuat, kehambaan yang cukup sempurna. Dia telah meletakkan sebab tidak adalah setiap sesuatu dekat dunia ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa boleh menafikan? Apa yang berlaku di dunia kehendak Allah Subhanahu, walaupun benda yang kita tak suka. Siapa boleh menafikan? Adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Syadzuli radhiyallahu anhu melihat, maka aku tidak punya kehendak di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku tunduk. Masya-Allah. Ini adalah kita kata kejayaan yang cukup sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Duduk diam macam ontok-ontok, ya kan. Apa yang Tuhan tentukan, sami'na wa ata'na. Jadi ya Allah, engkau Tuhan, aku hamba ya Allah. Allah Ta'ala nak tengok tu saja. Allah Ta'ala tak nampak ke hati kita? Nampak sejelas-jelasnya. Masya Allah. Kalau orang bersikap macam tu di hadapan ketentuan Allah, dia meletakkan kepatuhan ketentuan ya Allah. Sehingga Rabi'atul Adawiyah, maka dikatakan dia tak pernah berdoa untuk sehat kalau dia ditimpa sakit. Kalau ditimpa demam, dia tak pernah berdoa untuk sehat. Maka bila orang tanya, puan, kenapa tuan tak pernah? Sedangkan doa dia makbul. Orang minta dia doa, dia doakan untuk orang. Tapi untuk diri dia tak pernah berdoa. Maka bila orang tanya, kenapa puan tak berdoa bila puan sakit? Maka katanya, sangat-sangat malu, dia kata. Aku tersangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak apa yang dia telah bagi, dia kata. Menolak apa yang telah bagi. Aku sangat-sangat malu kepada Allah untuk menolak apa yang dia bagi. Masya Allah, ini kita kata ubudiyah yang sangat sempurna. Macam kita beradab pergi rumah orang. Kalau kita pergi rumah orang, kan kita ada sifat beradab. Pergi beradab, ada malu, ada sogan. Tiba-tiba dia bagi air yang kita tak suka. Tapi kalau ada orang dia dia tahu cakap ya, minta maaf, saya Nescafe tak minum. Saya minum teh. Tak apa tuan rumah. Boleh kita sebut kan. Tuan rumah pun tak masalah dah. Kita tahu cerita orang saja kan. Qulil haq walau kana murran. Cakaplah benar walaupun pahit. So, minta maaf tuan, saya tak makan teh, saya makan Nescafe je tuan. Tapi ada orang dia tak sanggup. Dia tak sanggup dah macam tu dah. Dia tak minum Nescafe pun. Tapi tuan rumah dah jamu Nescafe. Patutnya dia boleh cakap, Nescafe tak makan. Tapi tak sanggup dia cakap, minum aja. Nampak? Dia minum saja. Senyum dia minum. Dekat rumah, kalau rumah ambil Nescafe, marah dia tak minum Nescafe. Apa Nescafe duit ni? Sanggup dia marah kan. Rumah, minum je lah. Dah terbuat. Dia tengok rumah. Dia pun minum. Moncor orang minum. Nescafe pula dibuat. Sebab orang rumah, tak berapa nak sogan nak marah. Boleh pergi rumah orang, mungkin kita ada sifat malu, jadi kita minum je. Orang kita tak suka pun. Reda saja dan senyum pula. Tak ada kita bantah, dalaman tak bantah. Kenapa macam tu pula? Sebab kita malu.
Malu nak minta, malu nak tolak dan sebagainya. Ada sifat begitu. Kadang-kadang kita ada sifat sebegitu dengan manusia. Malu nak tolak lah kita kata. Wah, kita boleh tolak, boleh cakap saya tak suka, tapi segan lah rasa pemo. Begitulah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan. Jadi makna kata begitu teruknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak pandai rasa malu dengan Allah sebagaimana kita boleh rasa malu dengan manusia. Itu makna kata teruknya hubungan kita dengan Tuhan kita sebenarnya. Kita boleh rasa malu dengan orang, tapi kita tak boleh nak rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak teruk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketundukan sebegitu dinamakan ubudiyah, dan ianya merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya kata setengah daripada orang yang arifin. Orang yang arifin adalah orang yang hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang arifin adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setengah daripada orang yang arifin tiadalah kelakuan yang dipuji, ataupun tidaklah suatu perkara yang terpuji itu bahawa dilipat akan perjalanan yang jauh jadi dokek. Dalam bahasa Arab dia disebut tayyul ard. Ada nama istilah tayyul ard. Tayyul ard. Tayyul ard ni kadang-kadang diterjemah sebagai lipat bumi. Lipat bumi. Di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian para awliya adalah mereka itu diberikan kelebihan lipat bumi. Benda tu ada betul. Berlaku. Kata setengah riwayat berlaku kepada Imam Sayuti rahimahullah, ataupun kepada orang soleh yang lain. Jadi dikatakan Imam Sayuti di antara salah seorang yang diberikan kelebihan lipat bumi. Ada orang sebut ilmu lipat bumi. Dia sebut apa bukan ilmu lipat bumi. Sebab kalau ilmu ni benda yang boleh dipelajari. Boleh belajar. Boleh ada ilmu kita. Nak pergi Kuala Lumpur sekelip mata je. Nak pergi Kedah sekelip mata je. Kalau boleh dipelajari nama dia ilmu. Tapi lipat bumi ini bukan ilmu yang dipelajari, tetapi semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama istilah dia tayyul ard, dilipat bumi. Jadi bagi orang yang banyak membaca kisah-kisah para salihin, maka akan bertemu kisah-kisah di antara para aulia yang mereka dikurniakan lipat bumi. Begitu juga kalau kita lihat kisah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir juga khilaf ulama. Sebagian ulama kata Nabi Khidir ini telah pun meninggal dunia. Yang kedua mengatakan Nabi Khidir hidup sampai kiamat. Jadi yang mengatakan Nabi Khidir telah pun meninggal dunia dengan hujah hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi mengatakan tidak ada lagi orang hidup 100 tahun selepas aku. Bagi ulama yang mengatakan Nabi Khidir hidup dengan kepahaman pengecualian. Walaupun ada hadis menyebut tidak ada orang hidup panjang lebih 100 tahun selepas Nabi SAW, tapi namanya dikecualikan. Nabi Khidir alaihi salam. Bahkan ramai ulama yang berpendapat Nabi Khidir alaihi salam itu masih hidup sampai kiamat. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antara Imam Sayuti rahimahullah. Dan di antara ulama-ulama yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Sebab kalau kita baca kisah
Orang soleh yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam begitu ramai. Mereka berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir alaihissalam di antara nabi yang masih hidup, kalau ikut pendapat ulama tadi, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Khidir alaihissalam lipat bumi. Bermaksud Nabi Khidir alaihissalam dia boleh pergi ke mana saja dekat dunia ni. Ikut keinginan dia. Ikut kehendak dia. Dia nak pergi Makkah, dia pergi Makkah. Dia nak datang Malaysia, datang Malaysia. Dia nak pergi Mosi, dia pergi Mosi. Itu pernah berlaku kepada Imam Syazuli radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syazuli di antara ulama yang mutaakhirin. Ulama yang jauh. Bukan zaman tabi'in, bukan zaman tabi'in. Dia zaman generasi yang mutaakhirin. Imam Syazili meriwayatkan macam mana dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam dalam kitab. Kitab itu ditulis oleh Syekhul Azhar. Kalau orang percaya kepada ulama-ulama Azhar, ini Syekhul Azhar menulis kitab. Syekhul Azhar yang 4 atau 5 yang lalu. Nama dia Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Tengok, tulis internet dah. Dr. Abdul Halim Mahmud. Syekhul Azhar yang keberapa? Dia adalah Syekhul Azhar. Dan di antara kesukaan Syekh Dr. Halim Mahmud, dia suka menulis orang-orang yang soleh. Bila ada syakhsiah yang masyhur, dia suka menulis. Dia menulis kisah para sahabat, para tabi'in. Dia suka menulis tentang kisah-kisah orang yang soleh. Syekhul Azhar ni. Dan satu ketika dia menulis tentang Imam Syazuli radhiyallahu anhu. Dan kisah dia menulis Imam Syazuli itu pun menarik. Pun diceritakan pada mukaddimah kitab dia. Tabal kitab yang ditulis tentang Imam Syazuli radhiyallahu anhu. Imam Syazuli ramai ulama dah tulis dah. Tapi Syekhul Azhar, Datuk Ali Mahmud, dia menulis tentang Imam Syazuli dengan kisah yang cukup menarik. Tak salah kisah mimpi. Dia mimpi mendapat arahan supaya menulis tentang Imam Syazuli radhiyallahu anhu. Tapi mimpi itu dia tak hiraukan. Dia mimpi dah. Ada orang menyuruh dia tulis tentang Imam Syazuli. Tapi dia ambil, tak berapa nak borek lah. Dia banyak benda lain dia nak tulis lagi. Dia betul penulis buku. Banyak tajuk lain dia nak tulis. Jadi terlupa tentang Imam Syazuli ni. Berbulan-bulan, bahkan sampai tahun. Sampailah Syekhul Azhar ditulis dalam mukaddimah dia. Sehinggalah satu hari, kata dia, aku bermimpi sahabat karib aku, dia kata. Ulama juga. Aku mimpi sahabat karib aku datang berziarah kepada aku memakai pakaian tentera, kata dia. Memakai pakaian tentera, jenderal lah. Pakai jenderal dalam mimpi itu. Datang dengan muka yang serius. Dia tengok, tahulah kawan dia. Maka datang, dia sebut, tulis tentang Imam Syazuli, tinggalkan penulisan yang lain. Kata dalam mimpi itu. Kata kawan dia pun tersadar. Tapi tersadar, sungguh betul dia suruh ni. Mimpi tu bersyarat bahawa tinggalkan yang lain, tulis tentang Imam Syazuli. Masa tu dia kata, nekat dah. Aku tinggalkanlah penulisan tentang iman, tentang apa. Dia banyak penulisan dia. Maka dia nekat nak tulis tentang Imam Syazuli. Maka dia kumpulkan bahan-bahan rujukan. Cerita dia cari bahan rujukan tu tidak menarik. Sampai ke Tunis. Sampai ke habis. Dia ambil tentang rujukan-rujukan Imam Syazuli dikumpulkan. Sebab nak tulis, orang nak tulis satu penulisan, mesti ada dia punya rujukan, maraji' dia. Semakin banyak maraji', semakin bernilailah penulisan buku tu kan. Orang buat tesis, mesti semakin banyak rujukan ni, semakin hebatlah.
Jadi dia kumpulkan bahan-bahan rujukan tu, Masya Allah menarik juga. Sampai ke Tunis, sampai ke mana, dekat banyak negara dikumpulkan. Sehingga cukuplah bahan dia nak menulis tu, dia kata. Lepas tu dia pun berniat nak menulis tentang Imam. Akhir dia tulislah, panjang ni cerita dia. Akhir dia tulis tentang Imam Syazili dengan penulisan yang paling lengkap. Maknanya kalau kitab lain tak ada sebut, dalam kitab dia banyak sebut. Sampai cerita karamah pun disebut dalam kitab tu. Tentang karamah Imam Syazili radhiyallahu anhu. Dia cerita. Di antara karamah ataupun kita kata karamah lah. Imam Syazili radhiyallahu anhu, bagaimana Imam Syazili ketika mana dia berkhulwah di Tunis, yang mana tempat tu nama dia Syazilah. Sebab tu sebagian ulama mengatakan kenapa namakan Syazuli, sebab tempat dia berkhalwat tu nama dia Syazulah. Dia berkhalwat pada setempat nama Syazulah dalam tempoh yang lama. Tak ingat berapa hari, berapa minggu. Maka bila dia lapar, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Sampailah habis tempoh khulwah dia, maka dia pun keluar daripada khulwah dia, maka dia pergilah ke pekan. Dia pergi ke pekan. Sampai di pekan tadi, ini dekat benua Afrika. Dekat Tunis, benua Afrika, dia sebut Afrika. Maka bila sampai ke pekan itu, kata Imam Syazili, aku melihat ramai orang yang miskin tak makan, minta sedekah nak makan. Nampak dia orang miskin dekat pekan tu ramai. Minta sedekah nak makan. Sedangkan dia tak bawa duit pun. Dia daripada khulwah, tak ada duit. Sedangkan aku tak ada duit, dia kata. Cuma dia terdetik saja di hati dia, alangkah baiknya kalau aku ada duit, aku sedekahkan untuk bagi orang makan. Masya Allah. Rahmat, lintasan yang baik. Kalau kita ada lintasan yang sebegitu, lintasan itu telah dibagikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak orang susah, Masya Allah, kalau ada duit dia dan bari ni, solok-solok ada 100, tak jadilah pula. Tadi niat bona. Jadi Imam Syazili terniat nak bersedekah, dia tak ada duit. Tetapi apabila dia solok poket dia, tiba-tiba ada duit dalam poket. Masya Allah, dia kata, karamah lah. Dia tak pernah minta ke orang, dia tak pernah jumpa orang. Tiba-tiba ada duit di poket dia. Bukan dia curi, rezeki daripada Allah Ta'ala lah. Dah ada niat nak bagi makan, dia pun teruslah pergi kedai uti. Mana kedai uti sini? Dia pun cari, dia pun masuk kedai uti tadi. Dia belilah makanan dengan niat nak bagi orang makan. Ketika mana dia beli uti tadi, terdetik di hati dia, takkan nak bagi semua, dan pun lapar juga. Dalam duit dia mungkin ada RM50. Contoh dia, takkan nak beli semua. Tinggalkanlah sikit. Tinggalkanlah RM10. Dia pun tinggalkan sedikit. Duit dalam tu, contoh dia ada RM50, mungkin dia boleh RM40 je. RM10 untuk dia makan. Dia bolehlah uti tadi. Ada baki duit untuk dia. Bila dia keluar kedai, ada orang tahan dia. Tangan dia, tak bagi dia keluar. Dia pun tengok orang tadi. Maka orang tu kata, bukankah kau niat nak sedekah? Bukankah kau niat nak sedekah? Dalam poket kau tu. Pergi beli. Dia pun, siapa orang ni? Tahu pula apa yang dia lakukan. Dia tanpa banyak cerita, patah balik, dia boli ke seluruh duit tu, sampai keluar, habis dia sedekahkan. Dia sikit pun tak dapat. Bagi sedekah. Hati ni mengadang. Tak mengadang lah, mempersoalkan lah. Siapa pula orang tadi yang suruh tu. Dia pun telah selesai sedekah, dia pun cari masjid. Maka dia pun pergi masjid tadi dan dia solat di masjid.
Selepas ada solat dekat masjid, selepas bagi salam, dia terpandang orang yang menahan dia dekat kedai tadi. Dia pun pergi dekat orang tadi. Maka dia tanya, tuan ni siapa? Kata dia. Macam mana tuan tahu pula apa yang berlaku pada diri saya? Dia kata. Sehingga tuan suruh sedekahkan semua duit. Tanya Imam Syuuzi kepada lelaki tadi. Maka lelaki itu mengatakan, aku adalah Nabi Khidir alaihi salam. Sebentar tadi, kata Nabi Khidir, aku berada di negeri Cina. Ini nak katakan, Nabi Khidir ni ada ilmu lipat bumi. Di sini sebut apa? Apa disebut ini? Kataannya? Dilipat kan? Bahawa dilipat akan perjalanan jauh. Lipat bumi. Sebentar tadi aku berada di negeri Cina. Kata Nabi Khidir alaihi salam, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada aku, tolong kekasihku yang ada di Afrika sana. Kata Allah, pergi tolong kekasihku sebab dia nak bersedekah. Makna dengan ikhlas. Imam Syuuzi ikhlas nak bersedekah. Dia berniat nak sedekah. Tolong engkau penuhi niat dia. Daripada negeri Cina, terus datang ke Tunis. Nabi Khidir alaihi salam dan bagi dimasukkan duit dalam poket Imam Syuuzi. Jadi bermaksud kisah itu ditulis oleh Syekhul Azhar dalam kitab dia. Jadi ini kitab cerita yang pelik. Cerita karamah ni cerita yang pelik. Dan tak boleh kita kata benda itu khurafat. Bahkan dalam kitab akidah kita menyuruh kita supaya beriman kepada karamah. Beriman kepada karamah, tetapi taklah kita terima bulat-bulat bila orang mendakwa. Kita boleh menafikan karamah berlaku pada seseorang, tetapi kita tak boleh menafikan berlaku karamah secara mutlak. Kita boleh menolak karamah berlaku pada seseorang boleh. Tak percaya dia tu ada. Kita boleh tolak. Tetapi menolak secara keseluruhan tak boleh. Mana ada karamah, itu tak boleh. Sebab karamah itu disebut dalam kitab yang berlaku kepada orang-orang yang soleh. Jadi Syekhul Azhar tahu bahawa kitab dia tu akan ada benda-benda yang pelik dia tulis. Maka di awal-awal muqaddimah lagi Syekhul Azhar ditulis, dalam kitab ni aku tulis apa pengalaman yang aku alami, kata dia. Dalam itu juga dia menceritakan pengalaman dia yang pelik-pelik, Syekhul Azhar ni. Dia pun menceritakan pengalaman dia yang pelik-pelik. Dalam muqaddimah dia dah cerita, dalam buku ini aku tulis ini, dia kata terserah kepada pembaca, kata dia. Nak percaya, tak nak percaya, pokok di situ. Alih bahasa lah. Jadi Syekhul Azhar tak tulis macam tu. Tapi macam itulah maksud dia. Nak percaya, tak nak percaya, pokok ekau lah. Kata Syekhul Azhar kitab. Jadi bermaksud berlaku ilmu lipat bumi ini kepada Nabi Khidir alaihi salam. Begitu juga kepada para awliya illah salihin. Dan banyak lagi orang-orang yang soleh. Dan terkadang kelebihan untuk lipat bumi ini, kelebihan untuk mendapat kelebihan lipat bumi ini terkadang diidam-idamkan kepada ahli ibadat. Jadi bila kita banyak beramal, bila orang nak dapat lipat bumi ni kan. Contoh dia kan. Itu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada para awliya. Jadi terkadang bagi kita yang beramal, ada terlintas di hati kita. Bila lah nak dapat kau pergi Mekah sekali mata kan senang. Tak payah 8,000 bayar tu. Ni 8,000 tambah pula lagi. Lipat bumi tak payah. Maka inilah yang disebut oleh Sidi Abi Madian. Kalau ada kata-kata sebegitu, kata Sidi Abi Madian, jika setengah orang tiadalah benda yang terpuji itu
Iaitu engkau mendapat dilipat akan perjalanan yang jauh jadi dokek. Bukan itu kepujian sebenarnya. Itu bukan martabat yang terpuji. Keadaan yang terpuji itu bukanlah kamu mendapat satu kelebihan dilipat perjalanan yang jauh itu. Tak payahlah nak ngidam-ngidam benda tu. Itu maksud dia. Bukanlah sifat yang terpuji itu engkau mendapat anugerah dilipat perjalanan jauh ataupun dilipat bumi ini. Tak payah kita bercita-cita perkara tersebut. Jadi bagaimana? Bahawasanya kelakuan yang terpuji itu. Yang terpuji, kelakuan yang terpuji yang sepatutnya kita ni bercita-cita, yang kita ingin dapatkan, apa dia? Iaitu lipatkan sifat engkau itu. Lipatkan sifat basyariah. Lipatkan sifat basyariah. Sifat basyariah ni adalah sifat nafsu. Sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan adalah sifat nafsu. Maka lipatkan sifat basyariahmu. Lipatkan sifat kemanusiaanmu. Itu sorry lah kau jual. Yang sorry tu tak pernah kita mengidam. Lipatkan sifat basyariahmu katanya. Lipatkan daripada engkau itu sifat diri engkau yang basyariah. Basyariah ni sifat nafsu. Keinginan nafsu. Jadi kalau kita ini berada dalam sifat keinginan nafsu, maka kita dikatakan sifat basyariah. Kita ingin duit, ingin harta, nak makan, nak berkahwin, sayang kepada anak, sayang kepada isteri. Itu nama sifat basyariah. Sifat basyariah yang harus. Tak ada kita kata haram. Keinginan kita kepada nafsu-nafsu kita. Keinginan kepada anak, keinginan kepada isteri, keinginan pada makan, keinginan pada harta. Itu sifat basyar nama dia. Sifat syahwat. Maka lipatkan sifat itu. Hilang, bermaksud hilangkan sifat basyar itu. Yang melawankan sifat rububiyah. Makna tukar sifat basyariah kepada sifat rububiyah. Rububiyah sifat bukan sifat rububiyah ni sifat cinta kepada Tuhan. Rububiyah. Sifat ketuhanan. Bukan kita sifat Tuhan tak. Sifat rububiyah, rabbaniyah. Ataupun sifat rabbaniyah. Sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rububiyah hingga ada pada Tuhan engkau. Bermaksud hilangkan sifat basyariah kepada sifat rububiyah. Makna kata sifat cinta kepada Tuhan. Itu maksud dia. Sebab tidak mungkin kita dapat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita menghilangkan sifat basyariah kita. Tak mungkin dalam keadaan kita cinta kepada harta kita, cinta kepada manusia, cinta kepada makan minum kita. Dalam masa yang sama, kita faham makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk kita mencapai rasa cinta kepada dia dengan kita mencampur adukkan kecintaan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dia menyebut dalam satu hadis, sesungguhnya aku cemburu. Aku ada sifat cemburu, kata Nabi SAW. Wallahu aghyaru minni. Allah lebih cemburu daripada aku. Nabi menyebut aku ada sifat cemburu. Nabi cemburu kepada umat dia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, aku ada sifat cemburu. Tetapi Allahu aghyaru minni. Allah lebih cemburu daripada aku.
Jadi di antara sifat cemburu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mahu hati kita jadi dua. Allah Subhanahu wa taala tidak suka hati kita ada dua. Bermaksud kalau dalam hati kita ada ingat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sudi memandang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak sudi memandang kepada kita ketika mana kita memandang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dinamakan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kita sedang memandang kepada dia. Sebagaimana kita sebut dalam solat kan. Solat kita sebut apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kan kita ulang-ulang dalam doa iftitah itu. Itu Imam Ghazali disebut berapa ramai orang yang solat tapi pembohong, kata dia. Berapa ramai orang solat tapi penipu, kata dia. Mana apa yang disebut tak sama apa yang dibuat. Tak dapat kita nak nafikan. Imam Ghazali mengatakan berapa ramai orang solat tapi dia menipu. Sebab apa? Sebab mulut sebut lain, apa yang kita lakukan lain. Apa yang kita sebut dalam solat kita, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kita sebut dalam iftitah kata wajjahtu, aku hadapkan wajah aku. Wajah ni bukan wajah muka kita. Wajah sini adalah hati kita. Bermaksud bila kita menyebut wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku, bermaksud ketika itu aku hadapkan hatiku. Sebab yang nama wajah ini, kita nak menghadap ke mana? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan kanan, bukan kiri, bukan depan. Yang berada di depan kita adalah Kaabah al-Musyarrafah. Yang kita menghadap ke depan, yang wajah kita menghadap ke depan, kita menghadap Kaabah Allah. Kita menghadap Kaabah. Ya. Adapun menghadap kepada Allah, iaitu apabila hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nama dia muka ni tidak boleh nak menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala bukan kanan, kiri, atas, bawah. Maka ketika itu bila kita menyebut doa iftitah wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajah aku, bermaksud aku hadapkan hatiku. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan hati aku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Itu kata-kata yang kita sebut. Jadi ketika itu, ketika sekiranya kita menyebut wajjahtu wajhi, aku hadapkan hati aku kepada Allah, sedangkan hati kita menghadap ke lain, jadi apa kita nak ngabar kan? Kalau orang sebutlah benda yang dia tak buat, kita nak ngabar apa? Mana ada minuman nak bagi ya? Nak bagi ni. Tak bagi. Kita nak kata apa? Saya bagilah kau RM20. Tak bagi ya. Saya bagi, tak bagi ya. Dia khabar nak bagi duit tapi tak bagi. Orang khabar nak bagi kita duit tapi tak bagi. Kita nak khabar dia apa? Penipu lah ataupun main. Jadi ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sebut aku hadapkan hatimu kepada Allah yang menjadi langit dan bumi. Tapi hati kita tak menghadap. Masya-Allah kita kata. Itu yang Imam Ghazali disebut. Direct saja berapa ramai orang yang solat tapi menipu katanya. Jadi ketika mana hati kita menghadap kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghadap kepada kita. Dan apabila kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tak nak menghadap kepada kita. Tuhan tak nak pandang kepada kita. Apa nak pandang? Macam kita lah, kita kaya, pangkat besar. Orang perempuan tu tak nak ke kita. Apa kita sorang-sorang kat dia? Tak payah takutlah, tak payah sedihlah. Kita layan kepada orang yang nak kat kita je. Ada? Kalau orang ada maruah lah, dia duit ada, kaya ada, ni baru nak cari jodoh lagi
Jadi bila cari, ramailah orang perempuan ni. Adalah seorang perempuan tu. Dia tak nak menghadap ke dia. Tak nak menghadap, sudahlah. Kita pun tak payah nak menghadap ke dia. Ya. Tak. Kita hanya menghadap kepada orang yang menghadap kepada kita saja. Buat ada maruah. Kalau orang tak menghadap kita nak menghadap dia, itu nak nama dia apa nama? Atau apa? Atau sorong-sorong. Apa nama dia? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin dia memandang kepada kita sedangkan kita memandang kepada lain. Ya. Jadi kita ingat kepada harta, ingat kepada makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila melihat kepada hati kita, maka dia lihat hati kita memandang ke mana. Jadi apabila hati kita memandang kepada yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat cemburu, bermaksud kita minat benda lain. Apa ilah? Macam itulah istilah dia. Ya. Bila Allah Taala memandang kepada hati kita, maka dia lihat seolah kita ni minat kepada yang lain, kita nak pandang benda lain. Allah Taala cemburu. Ya. Maka seorang kata, kau nak pandang kalian, pandanglah. Maka Allah Taala tidak mempedulikan kita. Masya Allah kita kata. Begitulah lemahnya iman kita, lemahnya hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita dengan satu janjian yang cukup hebat, iaitu apabila kita menghadap kepada dia, Allah Taala menghadap kepada kita. Masya Allah. Mana ada raja kat dunia ni, kita nak jumpa bila-bila, dia sedia bertemu dengan kita. Carilah raja atau menteri besar ke, pemimpin-pemimpin ke, yang mana dia bagi tawaran kepada kita, bila-bila masa nak datang jumpa silakan. Pukul 3 pagi boleh tak? Gila ke apa? Kata dia. Marah kat raja lah kan. Nak jumpa pukul 3 pagi pula. Ada tengoklah waktu boleh jumpa raja. Sekian. Ada tak raja yang boleh tawar bila-bila masa saja boleh? Tak ada. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menawarkan kepada kita bila-bila masa silakan menghadap pada dia. Dan Allah Taala akan menghadap kepada kita. Dan Allah Taala menghadap kepada kita lebih sempurna daripada kita menghadap pada dia. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah, Tuhan akan muliakan kita berlipat kali ganda. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tapi dengan kebodohan kita, kejahilan kita dan kedogilan kita, maka kita tak sudi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kejahilnya kita, ataupun istilah apa kita nak sebut, tak kesombong kita. Kalau kita nak nyata kita orang sombong, sombongnya kita sebab tidak ingin menghadap pada Allah. Seolah-olah kita ni dah ada segala-gala dia tak? Kita dah ada segala-gala dia. Tak kesombong nama dia, sombong. Kalau Tuhan nak kalau kita sombong pun layak. Tapi kita apalah sombong pula. Tapi itulah istilah dia. Maka kata di sini, jangan, yang mulia itu bukan kau impikan bumi ini terlipat, perjalanan ini terlipat, tetapi yang terpuji itu adalah engkau lipatkan sifat kemanusiaan itu. Maksudnya sifat kemanusiaan ini adalah keinginan nafsu syahwat kan. Kita ingin syahwat makan, harta dan sebagainya kepada sifat rububiyah. Bermaksud yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah melipat segala sifat kemanusiaan kita. Sebab sifat kemanusiaan ini dia menginginkan syahwat. Yang namanya manusia nak makan, nak minum, nak harta dan sebagainya. Jadi bila kita boleh lipat semua itu, maka yang kita inginkan adalah kepada Allah Subhanahu. Ini adalah lipat yang paling hebat. Bila kita boleh melipatkan sifat bashar kita itu. Ini lebih hebat daripada orang boleh melipat bumi ini. Kata Sidi Abi Madian. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi min adh-dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin.